Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih pada Tuan Yang Dipertua kerana mengizinkan saya memulakan sesi perbahasan sempena pembentangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terkait dengan rancangan Malaysia yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Saya mulakan sesi perbahasan saya terkait dengan RMK ke-12 ini dengan menyatakan atau mengembalikan semula peranan dan tanggungjawab ataupun fungsi pendidikan kepada masyarakat, khususnya Malaysia dan dunia. Pendidikan wujud untuk menjadi alat ataupun bertanggungjawab merapatkan peran jurang di antara golongan kaya dan juga golongan miskin. Maknanya untuk sebuah negara, untuk sebuah masyarakat ataupun individu itu sendiri untuk mengangkat dirinya menjadi seorang yang berpendapatan lebih tinggi daripada sebelum itu ataupun mempunyai kelapangan dari segi kerugian kewangan, mereka haruslah mempunyai elemen pendidikan dan negara itu haruslah menggunakan sistem pendidikan sebagai alat untuk merapatkan jurang di antara golongan orang miskin dan juga golongan orang kaya. Kita disedar setiap tahun pihak kerajaan khususnya Menteri Kewangan akan membentangkan belanjawan yang lebih terperinci. Seterusnya 5 tahun sekali kerajaan akan membentangkan rancangan Malaysia khusus untuk memberi perangkaan ataupun perancangan dalam tempoh yang sederhana. Namun sehingga hari ini rancangan Malaysia yang dibentangkan sudah masuk ke 12, bermula dengan era 60-an, seterusnya sehingga kini rancangan Malaysia ataupun perancangan dalam jangka masa sederhana telah dibentangkan dalam tempoh 12 kali. Tetapi isu kesusahan rakyat, isu kemiskinan rakyat masih tidak mampu diselesaikan oleh kerajaan mahupun sebuah negara itu. Walaupun sesiapa yang menjadi Perdana Menteri, walaupun sesiapa yang menjadi pihak parti kerajaan sekalipun, kena terima, kena yakini atau kena faham bahawa negara kita masih berada dalam kedudukan rakyat yang miskin. Tuan Yang Dipertua, rakyat mahu melihat isu pendidikan ini benar-benar berfungsi dengan baik. Ia mesti menjadi satu pegangan ataupun peranan untuk mengeluarkan rakyat-rakyat miskin ini menjadi orang yang lebih kaya ataupun lebih berpendapatan, seperti yang saya cakap pada mula tadi. Tetapi kita lihat pandemik COVID-19 yang mula muncul di negara kita menyebabkan jurang di antara golongan miskin dan golongan kaya dalam mengakses pendidikan itu lebih besar dan bertambah besar. Sebelum pandemik, sudahlah mereka ini memang susah. Kita ini memang miskin untuk mendapatkan pendidikan itu, kerana pendidikan itu juga memerlukan macam-macam elemen kewangan yang lain, dan kesempitan hidup mereka untuk mencari uang menyebabkan mereka gagal ataupun berputus asa untuk mengikuti sistem pendidikan negara kita. Tetapi bila pandemik ini muncul, golongan-golongan yang dulunya mungkin stabil, mungkin boleh bertahan, akhirnya mereka juga tumbang kerana memerlukan sesuatu elemen baru, iaitu pendigitalan dalam sistem pendidikan, menyebabkan mereka perlukan peranti, menyebabkan mereka perlukan data yang pastinya kewangan menjadi asas dan mereka gagal untuk memenuhi keperluan tersebut. Kebersamaan akses adalah sangat penting kerana jika jurang itu, seperti saya kata tadi, pandemik ini akan menyebabkan ia jadi melebar, menyebabkan gagallah sistem pendidikan yang ingin kita laksanakan itu. Sistem pendidikan ini ada beberapa komponen seperti penyampainya, penerimanya dan medium ataupun platform untuk menyampaikan. Kini platformnya itu ialah peranti. Kini platformnya itu ialah data, internet. Maka disebabkan
ketidak ada kebersamaan dari segi akses itu menyebabkan gagal si penerima untuk menerima pendidikan itu. Baik tuan yang dipertua, dalam RMK ke-12 ini saya sangat tertarik apabila kerajaan menekankan soal pendigitalan dalam pendidikan. Ini satu perkara yang sangat baik, kerana mungkin desakan ataupun tolakan daripada pandemik ini menyebabkan kerajaan lebih terbuka untuk mengangkat nilai pendigitalan ini. Tetapi saya harus mengingatkan pihak kerajaan, pendigitalan yang kita buat ini haruslah berpaksikan kepada falsafah pendidikan negara. Pendidikan nak diubah bukan macam ekonomi. Pendidikan nak diubah bukan macam sistem perumahan. Tapi ialah ada satu konsep, iaitu falsafah pendidikan yang telah diwujudkan pada tahun 1980-an lagi. Di mana kita tidak mahu anak-anak murid kita, anak-anak bangsa kita hanya mahir dalam pendigitalan, hanya mahir dalam menguasai teknologi semata-mata, tetapi merendahkan ataupun meruntuhkan nilai-nilai moral, akhlak yang baik dalam diri mereka. Akhirnya, wujudlah seorang pakar IT yang menipu, wujudlah seorang pakar IT yang mencuri, wujudlah seorang pakar IT yang menyebarkan fitnah-fitnah untuk orang yang tidak berdosa. Kerana itu, jangan kita bangunkan bangunan yang bermegah tinggi, tetapi kita merobohkan nilai moral dan akhlak anak-anak bangsa kita. Pendigitalan itu mesti dibawa dalam konsep falsafah pendidikan. Pendigitalan itu mestilah membawa ke arah holistik, di mana jasmani, emosi, rohani dan intelektual harus diterangkumkan dalam satu kejayaan falsafah pendidikan. Lihat kejadian sebelum ini, pernah seorang pelajar kita bunuh diri kerana mendapat undian. Dia bunuh diri dalam Instagram, ingatkan dia bunuh diri. Ini satu kegagalan memanfaatkan nilai pendigitalan berasaskan akhlak, berasaskan pendidikan.